Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni buat julung-julung kalinya saya rasa first time kot saya datang sini 30 tahun dah. 30 tahun yang lalu dah. Cerita tahun 92, 91, 90 pun dah datang dah waktu tu kan. Tapi nak dapat bukanlah waktu tu minta nak dapat macam ni tak. Dia datang memang nak dengar orang lain je bagi ceramah. Tak ada pun niat nak bagi ceramah je. Ala kulli hal, jutaan juga terima kasih kepada pihak penganjur pada malam ni yang menjemput untuk sama-sama kita duduk dan mendengar sedikit santapan rohani pada malam ni. Dan nak cerita sikit lah tentang sejarah. Cerita tadi duduk datang dalam kereta tadi duduk fikir, dulu datang dengan ayah. Masa tu ayah duduk kerja lagi. Ayah pun kerja lagi. Saya pun waktu tu darjah 3 ke darjah 2. Zaman-zaman Ustaz Ghazalidin, Almarhum semua tu. Almarhum Ustaz Ghazalidin, Ustaz Allah Yaakob. Siapa lagi zaman tu? Saya ingat dah, Abdul Sabir ada ke? Lama-lama cerita, tak ada cerita 30 tahun dulu lah. So nak datang tu ada kadang-kadang tu ayah balik kerja pun dah lambat ke 7 baru sampai. Lepas tu nak siap semua, kadang-kadang dia kata kita sembahyang maghrib rumah dululah, lepas tu baru kita pergi. So memang sampai tu memang tak pernah lah duduk dalam, duduk kat luar. Zaman-zaman tu nak bagi tahu ini masjid yang agak happening lah. Penuh, tak boleh masuk. Memang kami akan duduk kat luar, kat luar pun kat situ lah. Memang ingat lah kat situ lokasi dia. Zaman tu main dengar ceramah memang duduk kat luar. Nak bagi tahu rapat ni. Zaman tu cerita 30 tahun dulu lah. 30 tahun dulu. So sebahagian besarnya mungkin dah tak ada dah hari ni. Ala kulli hal, syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kira ilmu pengajian agama di masjid ni tak putus. Tak putus seperti mana ada setengah-setengah tempat yang lain dan sebagainya. Walau bagaimanapun insya-Allah pada malam ni di kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama kita mendengar sedikit tentang pesanan-pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pesanan-pesanan baginda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara tajuk yang menjadi pilihan pada malam ni adalah tentang fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutlah aku, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengasihi kamu. Dan tajuk ni tak tahulah suara saya kuat ke? Saya rasa dia slow. Di sini kuat. Okey. Tak apalah. Jarang-jarang masuk TV ni. Sini tak apa kot. Kalau belah-belah sana tu tak boleh kena tarik, tak boleh. Dia tak kira kalau dia tarik tu ceramah dalam Facebook pun kena. Dia tak kira bukan ceramah masjid. Terus. Okey, baik. Tajuk yang kita pilih malam ni bukanlah asing ataupun bukanlah sebagai tajuk yang baru bagi kita semua. Lantaran apabila menceritakan tentang ayat-ayat Quran, cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula cerita pada malam ni lebih kepada nak mengajak kita agar kembali mengenal Rasul dan juga mengikut Rasul dengan tata cara yang sahih. Sebab kebelakangan ini tata cara mengikuti Rasul banyak terdapat ganggu gugat. Terdapat pendapat, terdapat mereka-mereka yang mendakwa juga mencintai Rasul, tetapi dalam erti kata lain membawa satu benda yang pelik, tak pernah ada di zaman Rasul itu sendiri. Dan juga kita sendiri pun tak terbayang macam mana yang kata mengikuti Rasul, tapi sebenarnya adalah jauh daripada ataupun menyimpang daripada landasan Rasul itu sendiri. Semua orang bila sebut tentang Rasul ni dia lahu makanah. Sebut Rasul kira ada satu kebesaran, ada satu tempat yang tinggi dalam jiwa setiap manusia. Dan semua orang nak kalau boleh mendakwa diri dia ada dengan Rasul. Seperti mana hari ni lah. Tengoklah malam ni. Kalau Maghribi menang lawan Croatia, bakat-bakat up lah status. Saya dulu pernah belajar dengan Ustaz Maghribi dan claim. Esok pula kalau Perancis menang, bakat-bakat up lah. Dulu pernah jugalah singgah France walaupun transit 2 jam. Up lah, maksudnya dia nak up ataupun dia suka kait dengan diri yang ada kemuliaan. Orang menang,
orang hebat. Pergilah pasukan bola tu tanya siapa yang kau kenal dalam pasukan bola tu. Haram tak kenal seorang pun. Tak kenal pun. Yang penting kira Perancis menang, kira tak apalah, kira up jadilah. Bagi dia sandarkan sesuatu pada benda yang mulia ni adalah satu kemegahan. Bagaimana begitu juga dengan Rasul. Paling masing-masing nak menyandarkan diri tentang ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam erti itu, nak menyandarkan diri kepada Rasul ni perlu kepada tata cara yang betul. Mesti kena ikut cara yang betul. Seperti mana dalam hal ini orang yang paling arif, orang yang paling sahih lah, atau orang yang paling faham bagaimana nak ikut Rasul ni siapa? Mestilah tak lain dan tidak bukan sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang hidup di zaman Nabi, mereka yang kata apa? Sehingga Al-Quran sebut dalam surah At-Taubah, ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Saya baru lepas habis syarah surah Taubah ni, tu rasa bila orang tanya nak bagi tajuk apa, nak cerita isi kandungan intipati surah Taubah tu, tapi tak fikir macam tak mampu sebab tinggi sangat. Satu lagi tinggi dan panjang, dan juga rasa macam tak layak nak cerita sebab kita ni terlalu jauh. Terlalu jauh dengan apa nama pendirian, pengorbanan sahabat itu sendiri dalam surah Taubah. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab kata apa? Kami waktu ikut Rasulullah pergi perang Tabuk tu, hausnya kami ni, dahaganya kami ni. Apa yang cakap ulang? Tak boleh, tak boleh kontrol. Dia nak cakap luar ke? Dah balik sini pun dia nak cakap luar kan. Tak boleh kena tukar subtitle. Kena cakap kena ubah jadi utara sikit Pergi sana pula cakap utara. Tapi orang tanya, ni orang Penang kan main ceramah tang ni. Orang Penang. Main balik sini cakap KL pula, tak boleh. Kena tukar cakap. So betapa hausnya Sayyidina Umar Al-Khattab pada waktu ikut perang Tabuk tu, kata dia, ni kami punya tengkok, kami punya leher. Kami punya leher ni macam kena potong orang, macam putih. Rasa macam nak putih leher ni, punya teruk, haus. Punya teruknya dahaga, dan ada setengah sahabat tu macam nak mati pun ada. Sebab terlalu teruk berhadapan dengan kehausan. Sebab bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang mata Allah sekalian, peperangan Tabuk berlaku pada tahun 9 Hijrah. Waktu berlaku waktu musim panas. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, panas dia lagi teruk, lagi dahsyat daripada panas Mekah. Kalau panas Mekah boleh cecah 50 Celsius, Madinah boleh pergi 54, 55. Letak telur dalam kereta ni, pagi esok boleh makan nasi lemak. Telur bukan masak, telur dalam kereta. Kalau tertinggal lah. Kawan saya pernah tertinggal selipar. Dia pernah tertinggal, dia bukanlah tertinggal, dia biasa memang kadang-kadang kita selipar ada dua kan, letak dalam kereta satu. Esok main ambil selipar tu melekat dekat apa? Dekat kapek kereta tu melekat, tak nak ambil, tak nak cabut, melekat. Punya panas. Nak kata musim panas Madinah ni. So waktu tu Rasulullah dengan sahabat ni pergi perang Tabuk. Tabuk ni bukan cerita pergi Tanjung. Paling-paling kalau hari ni punya perjalanan jalan pakai Waze ni dalam 700 km. Kalau pakai Waze jalan cantik lah, 700 km. Zaman Nabi tak ada jalan cantik. Jalan celah bukit, jalan padang pasir, jalan kok duri. Lebih daripada 700 km lebih. Dengan musim panas, dengan tak ada kenderaan. Ada kenderaan pun tak cukup, tak banyak. Ada yang kena giliang, ada yang kau ni naik sejam, kau ni turun, kau ni naik pula sejam, kau ni turun, kau ni naik sejam, turun. Perjalanan beratus-ratus kilometer, pergi nak berperang, tengok-tengok tentera Rom tak ada dah, habis balik. Bayangkan kalau tuan-tuan yang ikut dalam peperangan tu, apa perasaan tuan-tuan? Ni lepas tu pula satu lagi lupa nak sebut. Di Madinah pula, ni dah menjadi kebiasaan lah musim orang Arab ni. Musim panas adalah musim untuk menuai buah kurma. Kita musim panas tuai buah apa? Durian kita bila dah turun, ni balik ingatkan ada durian. Musim panas adalah musim yang paling dari dululah sampai sekarang adalah musim untuk menuai buah kurma. Dan kerja ni tak boleh dibuat oleh orang perempuan sebab nak tuai kurma ni dia bukan tunggu macam kita lah, tunggu durian jatuh dia ambil pergi jual, tak. Kurma ni dia tak boleh jatuh. Dia mesti kena pergi naik, ambil, potong, bubuh dalam kain ke apa ke, kena simpan sampai masak. Baru dia boleh makan. Kalau tak, kena tunggu jatuh, kurma tu dah rosak. Tak macam buah lain. So kerja ni orang lelaki je boleh buat. Tapi orang lelaki semua kena pergi keluar perang. Duduk teringat, kurma ni, inilah sumber pendapatan aku ni. Yang ni yang ada sumber pendapatan, tak ada kerja lain lah. So habis kurma ni kalau jatuh ke tanah semua memang zero lah, income untuk tahun ni tak ada simpanan, habis. Makan pun tak ada, income pun tak ada, habis. Duduk teringat, pergi pula perang dalam keadaan yang sangat tak ada bekalan, kenderaan tak ada, panas. Pergi tengok tentera tak ada pun. Agak-agak tuan-tuan rasa macam mana?
Kita duk baca surah tu rasa macam, macam mana sahabat ni boleh pergi dengan Rasulullah? Rasulullah bukan ikut sekali, bukan Rasulullah bagi arahan, apa-apa semua pergi, aku duduk kat Madinah, gelak lah, tanpa pergi tak ada orang lawan. Tak, Rasulullah sendiri pergi. Kemudian balik ke Madinah semula, perjalanan lagi berapa bulan lamanya balik semula ke Madinah. Dan akhirnya turunlah ayat Quran yang menceritakan dalam banyak-banyak tu timbullah orang-orang munafik yang memang tak nak pergi berperang. Kemudian ada juga 3 orang, yang mana 3 orang ni duk bercadang. Aku dah beli kereta, aku dah beli kenderaan dah. Nak tambah apa lagi? Nak tambah apa lagi? Tengok kawan 3 hari dah jalan. Terlepas. Orang dah pergi 3 hari dah. Dia duduk fikir nak beli apa lagi, nak tambah apa lagi dia punya aksesori, dia punya kenderaan dia. Okay? Ka'ab bin Malik. So nak cerita kalau lah kita hidup zaman tu lah. Kalau saya duk cerita kalau aku hidup zaman tu, tiba-tiba silap-silap Tuhan turun ayat Quran yang keempat, tak pergi berperang sekali dengan Ka'ab bin Malik, silap-silap hari bulan. Itu bujur baru. Kalau Tuhan turun dulu kita dalam orang munafik sekali ramai-ramai 80 orang tu, lagi naya tuan-tuan. Tu kata sahabat orang yang paling faham akan peribadi Rasulullah SAW. Apa jadi dia orang ikut? Taat setia, tak cakap tak cakap tak cakap tak cakap apa. Kata Rasulullah jom keluar pergi perang Tabuk, pergi. Semua pergi. Tak ada siapa-siapa mengingkar kecuali hanya yang ingkar itu adalah orang munafik dan orang Badui yang tak faham agama. Dan 3 orang tadilah itu pun mereka ditinggalkan daripada peperangan. Tu kata fahbatlah orang yang paling faham. So hari ni kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak ikut bagaimana apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Memang kita tak nafi Rasulullah tinggalkan kita dah sangat jauh dah. Sangat jauh, 1400 tahun. Kalau ikut antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa ada lebih kurang dalam 560 tahun begitu. Seolah-olah kita hari ini perlukan 3 orang Nabi dah kena datang. Seolah-olah lah. Nak kena 3 orang Nabi dah datang. 1400 tahun ni nak bimbing kita. Tapi itu tak berlaku. Kita hanya perlukan hanya seorang saja Nabi, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada perjalanan itulah yang saya sebutkan tadi, terlalu banyak ganggu gugat ke atas mengikuti Nabi ini dalam pelbagai bentuk. Yang mana kita hari ini perlu kepada satu perjalanan yang betul, nak betul ikut bagaimana apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betullah kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 31 surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kamu semua mengasihi atau mencintai Allah, fattabi'uni, kata Allah Taala kepada Nabi Muhammad, fattabi'uni, maka ikutlah aku, iaitu ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah Taala akan dan juga wa yaghfir lakum dzunubakum, dapat ekstra Allah ampunkan dosa-dosa mereka semua, kerana Allah Taala Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Ayat ini waktu turun ada pelbagai version. Kalau tengok dalam Tabari, dalam Qurtubi dan dalam beberapa tafsir lain ada pelbagai version. Antaranya saya sebut yang masyhurnya ada 4 version lah. Pertamanya ketika tu ada suatu kaum ni mereka mendakwa kami ni mencintai Allah, kami ni mencintai Allah. Maka turunlah ayat ni, kata Allah Taala, kamu kalau betul mencintai Allah, tak cukup hanya sekadar mendakwa mencintai Allah sahaja, melainkan kamu kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu version pertama. Version kedua pula adalah ketika mana datang Nasrani dari Najran, datang nak debat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun juga ayat ni, mereka kata kami mengasihi Isa seperti mana kami mengasihi Allah, atau kami mengasihi Allah seperti mana kami mengasihi Isa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau betul mengasihi Allah, tak betul kalau kamu mengasihi Isa, kamu kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dia orang fail kat situ, tak boleh ikut Nabi, walaupun mereka mendakwa cinta Allah. Kali ketiga, ada version yang ketiga pula mengatakan bahawa ayat ni turun ketika mana orang Yahudi datang debat dengan Rasulullah. Mereka sembah Uzair, menjadikan anak Allah, dan mereka mencintai Uzair seperti mana mencintai Allah. Kata Allah, tak. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah dan yang lain, kamu kena ikut, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali keempatnya pula turun bahawa yang keempatnya ketika mana mendapati orang-orang orang yang menyembah berhala ni, maka menjadikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sebahagian manusia mereka menjadikan sembahan lain selain daripada Allah Ta'ala, dan mereka mencintai sembahan itu kahubbillah, seperti mana mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Allah, tak boleh, tak betul kamu mencinta benda-benda itu semua. Nah, cinta betul-betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini prasyarat dia.
mestilah kena ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertama sekali, bila dah Allah Taala sebut begini, nak mencintai Allah, semua orang nak dakwa cinta Allah. Kami juga cinta, kau juga cinta Allah, semua orang nak dakwa kami juga mencintai Allah. Fitrah pun, fitrah manusia ni kalau dia hidup memang dia sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang maha kuasa. Dan apabila mereka mendapati Allah yang maha kuasa, masing-masing nak mendakwa kata kami nak makan yang juga. Tapi dalam erti kata lain Tuhan kata ini syarat dia, fattabi'uni, maka ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah utamanya kat sini apa? Masalah utamanya nak ikut Nabi tetapi tak kenal Nabi. Itu masalah paling utama. Okey. Nabi tak tahu pun Nabi itu siapa. Dia buat apa? Dia datang dari mana? Dia keturunan apa? Tak pernah kenal. Tuan-tuan pergilah. Kita insya-Allah lah yang ada kat sini ni, alhamdulillah semua boleh, semua saya rasa saya percaya, dan yang mendengar dalam talian ni pun saya percaya semua dah kenal Nabi Muhammad siapa. Tapi sebahagian besar orang-orang hari ni kadang-kadang tak kenal pun Nabi itu siapa, tak tahu pun. Tanya Nabi lahir bila? Nabi lahir bila? Tanya pula Nabi mana? Tanya Nabi Ilyas aku lah, aku tak tahu bila lahir. Tanya Nabi Juhaib pun tak tahu lahir. Tanya Nabi Muhammad pun tak tahu lahir bila. Di mana Nabi lahir? Nama apa, nama maknya, nama bapaknya. Benda basic pun ramai lagi masih tak tahu. So paling-paling benda pertama sekali yang kegagalan kita dalam nak mencintai Rasul atau nak ikut Rasul ni adalah pada definisi Nabi itu sendiri. So pertamanya, apabila kita nak kenal Nabi, kita kena tahu tugas Nabi itu apa. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan agama ni, Allah Taala nak turunkan agama ni, atau first kali Allah Taala nak turunkan Nabi Adam dengan isterinya Hawa ke muka dunia ni, macam-macam Allah Taala bagi. Allah Taala bagi kepada Nabi Adam bercita rasa, nak makan apa, nak sebagainya, buatlah di dunia ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala benar, walaupun Allah Taala benarkan dalam nak memilih macam mana nak hidup, macam mana buatlah. Tapi satu benda yang Allah Taala tak benarkan, itulah dalam beragama. Bila nak berkaitan dengan agama, Tuhan kirimkan Rasul. Apa saja mana-mana umat, mana-mana kaum, apabila berkenaan dengan agama, Tuhan akan kirimkan Rasul. Termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pada hari inilah, kita semua bebas. Tuan-tuan nak pakai baju apa, tuan-tuan nak makan apa lepas ni, tuan-tuan nak sokong pasukan mana lepas ni, tak kisah. Maksudnya dalam apa saja yang berkaitan dengan kehidupan harian ni, bebas. Kita nak buat apa, buatlah. Muamalat harian ni buatlah macam mana kita nak buat. Nak pilih macam mana nak buatkan. Tak perlu nak paksa orang, tak perlu nak ikut orang, tak payah. Kita boleh buat apa yang kita nak buat. Kita tak boleh sukati, kita tak boleh buka pada peluang siapa saja nak memilih macam mana cara mereka nak beragama. Andai katalah masjid ni lah contoh, kejap lagi sembahyang Isyak, mana tuan imam aku bagi tahu tuan imam, kami mula kerana malam ni nak pi awal tengok bola ni, kami nak sembahyang 2 rakaat je lah. Kawan tu kata, bola pukul 11. Bukannya awal, 11 itu pun kalau line elok, kalau line tak elok, hujan ke apa ke, destro tak dapat, kalut, lambat lagi. Biar pilah sembahyang 5 rakaat. Lepas tu pula ada kata, boleh tangguh, lepas sembahyang habis bola je kita sembahyang, tak apa. So masing-masing nak bercita rasa dalam agama, lingkup agama, rosak. Jadi katun, jadi cacar merba agama, tak boleh. Sebab agama tak boleh ikut cita rasa. Sebab itulah datangnya Rasul, menjadi juru cakap Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bagaimana tata cara dalam beragama ni mesti kena ikut macam mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang kita faham dah benda ni. Cuma hari ni kita nak masuk sikit je lah. Saya pun tak berani nak cakap banyak sebenarnya. Sebab tajuk-tajuk ni tajuk yang kira biasanya orang besar cerita tentang benda ni. Mufti-mufti, level-level mufti cerita benda-benda macam ni. Saya tak layak pun nak cerita benda ni. Cuma ambil kesempatan ni bagaimana nak menjadikan kita sebagai orang yang nak ikut Rasul, ikut pada cara yang betul dan cara yang tepat bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Baik, benda pertama adalah kena kenal Rasul. Jadi nak kenal Rasul, kena banyak belajar tentang Al-Quran. Kena banyak belajar tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Agar dengan hadis tadi kita boleh kenal Rasul macam mana. Bila kita baca Al-Quran, kita tahu dalam Quran ada cerita tentang benda-benda ni. Tentang cerita Rasul, ada banyak cerita. Dalam hadis pun sendiri banyak cerita tentang Rasul. Kita boleh belajar, kita boleh tahu. Ini sebenarnya Rasul, perjuangan mereka kita tahu. Maka dengan cara tu kita akan rasa menyemai benih rasa cinta Rasul. Dengan cara tu kita rasa macam mana bila Al-Quran cerita tentang Rasul, kita rasa cinta akan Rasul. Okey, dan kita pun tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memang manusia. Manusia yang tak orang kata apa, tak lekang ataupun tak lepas daripada
ada melakukan, maksudnya Rasulullah sendiri ada ketika diberi peluang untuk buat pilihan. Rasulullah sendiri kadang-kadang ada buat pilihan, dan apabila pilihan Rasulullah tu tak tepat, maka Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala akan turunkan ayat. Lepas tu kita akan tengok banyak ayat-ayat Quran yang kata Rasulullah SAW ni memang seorang yang betul-betul menyampaikan Al-Quran. Tak ada satu pun Rasulullah sorok, tak ada satu pun Rasulullah simpan buat peribadi, kenangan peribadi. Ayat Quran ni turun, tak boleh, tak boleh. Ni ayat Quran ni tegur aku ni, tak boleh ni, aku kena simpan ni, malu aku kalau orang baca ni. Tak ada. Rasulullah turun, Rasulullah bagi kepada semua sahabat, bagi, baca kepada sahabat. Antaranya kalau tuan-tuan tengok berapa banyak ada, kalau yang disusun oleh Dr. Salah Abdul Fattah, ada 7 sekurang-kurangnya teguran Allah Ta'ala kepada Rasul, dan semua Rasul sampaikan kepada kita. Contoh, apabila datang Abdullah bin Ubi Maktum nak belajar dengan Rasulullah paling daripada dia, maksudnya abasa wa tawalla, Rasulullah berpaling daripada dia sebab ketika tu Rasulullah nak layan orang-orang besar. Kononnya prospek nak masuk Islam, orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang elit nak masuk Islam, Rasulullah layan dia orang dulu, meninggalkan Abdullah bin Umi Maktum. Allah Ta'ala tegur dalam Quran, dan Rasulullah baca kepada para sahabat tentang dia. Kalau kita lah, saya suka dulu, pada zaman saya kerja dulu, ada sekali tu, tak ingat dah sebab apa, cerita lama lah, awal 2000 dulu, awal 2010 dulu, dapat warning letter. Warning letter daripada company lah. Tahu warning letter kan, warning letter, surat warning lah. Tak ingat sebab apa. Rasanya sebab ni kot, hari tu kita puasa, kita puasa, kita tak turun pergi makan. So kita duduk buat kerja. Lepas tu dah dekat-dekat waktu zuhur tu, kita pergi semayang. Lepas tu dari semayang tu kita pergi toilet. Kita nak balik ke tempat kerja kita tu, tengok-tengok pintu dah katup. Bila pintu katup, kita kena tekan lah touch, panggil apa tu, tambrin tu. Bila tekan tambrin, dah waktu semayang dah habis, waktu dah start kerja, tak tekan tambrin, masuk buat kerja macam biasa, tiba-tiba HR panggil, bagi warning letter sebab balik makan lambat. Kita berhati, balik makan lambat. Aku ni puasa dari pagi tak makan, mana yang datang balik makan lambat? Tak ada CCTV ke nak tengok aku balik makan ke mana? Tak kira, yang penting you tekan, tadi you tak tekan keluar, dan sekarang ni you dah tekan lambat, so dapat warning. Tapi nak ceritanya, walaupun kita di pihak yang benar, kita tak buat salah lah, simpan surat warning letter tu, tak elok-elok kat rumah, tak bagi isteri nampak, tak bagi mak nampak, tak bagi anak-anak nampak, malu. Sebab apa? Sebab kerja tapi dapat warning letter. Macam mana ni? Apa masalah ni kalau dia dapat warning letter ni? Itu pun kita dapat warning letter, dah malu dah. Ini terus dapat teguran daripada Allah Ta'ala. Nabi tak pernah malu. Nabi nyatakan dalam Quran, Nabi sampaikan kepada kita, ketika mana Nabi takut, waktu tu orang tak ambil anak angkat, orang gelar anak angkat ni jadi anak sendiri. Jadi bila kata anak angkat tu macam anak sendiri, mana kahwin, katalah anak angkat dia dah kahwin, kemudian anak angkat dia ceraikan isteri tu, dan then boleh tak kahwin dengan bapa ni? Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk boleh, sebab dia anak angkat dia bukan anak betul. Allah Ta'ala nak tunjuk, kata boleh je berlaku begitu. Tapi dalam hati Rasulullah tu, dia nak begitu, dia minat kepada ex-wife-nya Zaid bin Harithah ni, dia minat nak kahwin. Tapi Rasulullah simpan dalam hati. Tu Tuhan kata, wallahu ahaqqu an takhsha. Kamu jangan simpan dalam hati, dan kamu kena takut kepada Allah Ta'ala. Jangan takut kepada orang Quraisy, jangan takut kepada jahiliah, jangan takut. Kamu jangan takut ke orang. Wa takhshan nas, wallahu ahaqqu an takhsha. Kamu takut manusia, tapi kamu jangan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi tak dalam Quran nak bagi tahunya, bila kita belajar Quran, bila kita belajar hadis Rasulullah, insya-Allah ini adalah penting untuk kita mencapai bagaimana kita nak kenal akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kemudian barulah kita nak masuk. Kalau kita tengok di sini, saya sempat cek tadi daripada website atau daripada tafsir Ibn Uthaymin sendiri, kata dia sekurang-kurangnya kalau kita nak ikut Rasul ni dalam 4 perkara. Tapi dia buat beringkas dia. Syekh Utsaimin ni dia buat ringkas saja. Pertama kata dia, nak ikut Rasul ni pertama adalah dalam bab akidah. Nak ikut Rasul pertama adalah dalam bab akidah. So apa sahaja yang dilalui oleh Rasulullah, apa yang diajar oleh baginda Nabi kepada sahabat-sahabatnya, antaranya adalah apa? La tahrif. Dalam akidah ni tak boleh kita memandai-mandai. Tak boleh kita ubahlah. Maksudnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran macam ni, kita ubah jadi macam ni. Tahrif maksudnya apa nama? Selewing lah. Apa ada satu lagi lupa dah perkataan tu. Maksudnya ubah ayat tu. Bila Tuhan kata A, kita rasa macam tak kena kot A ni, tukar jadi B. Ataupun main golongan B pula, dah tengok dah tengok main golongan C pula,
Tengok B boleh ubah, apa kata lagi kita berubah juga Messi ubah lagi, Messi ubah lagi. Tak boleh. Bagaimana Al-Quran itu turun, macam itulah. Kalau mana sahabat faham, macam itulah kita kena faham. Tak boleh kita sewenang-wenangnya nak ubah. Sebab apa? Dengan pengubahan kepada ayat Quran tu dah jadi ta'til, jadi rosak. Rosak makna. Bila rosak makna ayat Quran, orang akan faham salah. Bila orang faham salah kepada ayat Quran, orang boleh main-mainkan Quran. Maksudnya kalau kata ayat ni boleh ubah, boleh ubah ayat lain juga. Boleh ubah banyak lagi ayat-ayat yang lain. Sebab apa? Sebab satu ayat boleh ubah, takkan ayat lain tak boleh ubah. Itu bahaya dia. Jangan sesekali kita ubah ataupun merosakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak boleh syak. Ada syak kepada ayat Quran. Tak boleh. Tak boleh syak dengan ayat Quran ni. Kata saya Tuan Utsaimin. Kalau ada rasa syak kepada ayat Quran ni, contoh dululah ni cerita saya dulu. Duk ikut masa tu lah bukanlah masa jahiliah pun, itu je kerja yang ada betul-betul. Duk ikut orang-orang motivasi ni. Duk ikut orang motivasi ni, pergi ke seluruh Malaysia, pergi ke Johor, pergi ke Penang, pergi ke Kedah, pergi ke seluruh Malaysia lah, duk ikut motivasi ni. Dalam duk motivasi orang ni, motivator ni duk sarankanlah baca buku Robin Williams, apa nama? Apa William tu lupa dah. Anthony Robin. Robin Williams tu penyanyi tu. Anthony Robin. Baca buku Anthony Robin. Baca buku apa Jepun tu? Robert T. Kiyosaki. Kita pun belilah buku simpan, haram tak baca pun. Duduk ada kat rumah simpan tapi tak tahu kata mana dah. Robert T. Kiyosaki, beli buku T. Half Acre, beli buku macam-macam buku Robin Sharma semualah, Shawarma semua ada beli buku. Sebab apa? Ni buku-buku ni banyak memberikan motivasi. Dalam masa yang sama dia fikir, dan orang yang main ikut motivasi ni, balik berubah. Balik rasa macam ya Allah, melakukan satu perubahan yang besar dan sebagainya. Fikir-fikir balik apa yang disampaikan tu, tak ada apa pun yang dalam Al-Quran yang sampaikan. Semua cedok daripada buku-buku Mak Saleh ni. Semua cedok daripada buku-buku orang Jepun ni. Semua yang tu yang dicedok bagi orang makan. Padahal yang Quran Allah Ta'ala bagi ni, satu pun dia tak cedok, satu pun dia tak ambil. So kenapa jadi begitu? So adakah kita ada syak dengan Quran ni? Apa masalah? Quran tak boleh selesaikan masalah kita ke? Puasa nak kena ambil buku-buku motivasi barat, nak kena ambil orang-orang pakai motivasi. Kenapa Quran tak dapat? Quran tak boleh selesaikan masalah. Situ baru fikir balik, tak boleh jadi. Kita kena balik kepada Quran balik. So Quran lah kitab yang paling tepat nak menyelesaikan masalah umat ni. Daripada kecil-kecil masalah sampai dah sebesar-besar masalah. Itulah Quran yang datang untuk menyelesaikan masalah. Bukan buku-buku motivasi merepek ni. Buku-buku tu pun nak menarikkan jual. Buku-buku tu pun ada boleh berubah, ada yang tak boleh berubah apa. Sekejap je berubah, kemudian dia raji balik. Tapi Al-Quran perubahan dia lain. Baik. Kemudian tak boleh tak boleh tardid. Sama jugalah syak ataupun taradud ataupun rasa sangsi dengan ayat Quran. Rasa ayat Quran macam tadilah ada mungkin rasa macam tiba-tiba kenapa ayat ni macam ni? Kenapa ayat dalam ni cerita macam ni pula? Kenapa ayat dalam surah ni cerita macam ni pula? Tak boleh rasa macam tu. Sebab bagaimana? Sebab kalau ustaz rasa sangsi dengan ayat Quran, dia cerita dia satu je dia punya titik tolak dia. Kalau siapa ustaz rasa sangsi dengan ayat Quran ataupun rasa syak kepada ayat Quran, dalam masa yang sama automatik dia akan syak kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Nabi yang buat Quran ni. Nabi yang sampaikan kepada kita Quran ni. Kalau syak dengan Quran, automatik dia akan syak kepada Nabi Muhammad SAW. Bila syak kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan syak sekali dengan siapa yang bawa kepada Quran, yang bawa kepada Nabi Jibril alaihissalam. Syak dengan malaikat. Bila syak dengan malaikat, dia akan syak sekali dengan Tuhan. Habis seluruh rukun iman dia rosak kat situ je. Pak satu benda. Satu rosak, dia akan rabung. Dia akan harung ramai banyak lagi tiang-tiang lain yang akan rosak. Itu kata Syekh Utsaimin, pertama sekali adalah dalam bab akidah, kena ikut bagaimana kefahaman Rasulullah SAW dalam hal akidah. Nanti saya akan hurai satu lagi pula dalam versi yang lain. Kemudian kata dia dalam bab qaulan, dalam bab apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, apa yang disebut oleh Nabi, la yazidu wa la yanqus amma ja'at bihi min asy-syari'ati yaitu minal aqwal, dan dengan apa sahaja, tanpa tambah dan tanpa kurang, tanpa kita tambah lagi dan tanpa kita mengurangkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah kata apa? Zikir ni baca lepas subuh berapa kali? 7 kali contohlah. Rasulullah kata zikir ni, dalam hadis yang masyhur, zikir ni baca lepas sembahyang subuh 7 kali. Tuan-tuan rasa 7 kali tu banyak ke sikit? 7 kali ni duduk tengah pakai butang baju pun boleh habis sat saja.
Ramai orang rasa macam, takkan Nabi yang hebat ajar 7 kali je. 7 kali ni rasa macam, tak masuk akal. Tak masuk, orang kata, tak masuk akal 7 kali je. So habis nak berapa? Kurang-kurang 70,000. Kurang-kurang 700,000. Kurang-kurang lebih lah. Nak lebih lah. Macam orang duduk dawa tu. Boleh khatam Quran 300,000 sehari. Boleh sehari 1 juta. Saya ni kadang-kadang tak cerdik daripada orang lain. Orang cik saya tak cerdik. Apa yang saya buat adalah bila orang kata selawat satu hari 1 juta, ambil handphone kira. 1 juta, maknanya 1 saat nak kena selawat. Sebab satu hari ada 80,000 saat je. Betul tak? 84,600 saat satu hari. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Fauzan, 24 jam. 1 jam ada 60 minit. 60 minit ada, dalam 1 minit ada 60 saat. Jadi 60 kali 60 kali 12. Betul tak? Pandai. Dah 20 kali. 60 kali 60 kali 24. Kiralah. Saya rasa keluar jumlah tu dalam 8, maklumlah tak cerdik ni. Adalah dalam 84,000 lebih. 84,000 tu kalau ikut 1 saat, maknanya tak boleh makan, tak boleh semayang, tak boleh jumpa orang, tak boleh kencing, tak boleh berak, tak boleh buat apa. Duk tu je, buat tu je. Itu pun baru dapat 84,000. Kalau satu selawat 1 saat. Kalau kata dia, okey, kami ada kelebihan, kompres. Boleh kompres satu selawat, 3 selawat 1 saat. Kalilah 80,000 kali 3, baru keluar 240,000. Tak sampai 1 juta pun. Tu kata tak sampai 1 juta boleh fikir, nak fikir ke arah tu. Nak tambah benda yang Nabi tak pernah sebut, nak tambah benda yang Nabi tak pernah ajar. So akhirnya menyebabkan rosak akal ni, rasa macam tak boleh ikut. Tak, akal yang waras tak akan boleh ikutnya buat ni, tak boleh. Sebab apa? Mereka cuba untuk menambah benda yang Nabi tak pernah sebut. Jadi kalau apa yang Nabi sebut, follow je. Kalau betul nak cerita, kalau betul nak kata cinta Rasul lah. Melainkan dakwaan itu adalah dakwaan tipu semata-mata. Okey, yang ketiga kata Syekh Utsaimin, daripada fi'lan. Fi'lan pun sama juga. Apa saja yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita akan buat. La yazidu wa la yanqus. Tanpa kita tambah dan tanpa kita kurangkan apa yang Nabi buat. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis yang selalu kita dengar. Semayanglah kamu macam mana cara aku semayang. So macam mana cara Nabi sujud, macam mana cara Nabi rokok, macam mana cara Nabi iktidal, macam mana Nabi takat mana boleh lah. Takat mana kita buat, kita cuba nak buat macam mana apa yang cara Nabi tunjuk. Dengan menambah apa yang Nabi tak pernah buat, dia dah mula lah. Dia dah mula nak merosak dalam amalan ibadat. Dengan menambah ayat-ayat tertentu, sebelum nak semayang kena baca ada lafaz-lafaz tertentu. As-salatu la ilaha illallah, tak apalah. Kita nak dengar pun tak faham kenapa nak kena baca tu. Setiap kali nak semayang nak kena sebut as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud tak bila tak naik syekh, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Kalau satu je Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku dah fikir, aku ni main Jumaat ke main tarawih. Kan kadang-kadang dia ni macam nambah-nambah. Kena sebut, kena baca surah-surah tertentu, kena baca ni. Yang mana tak pernah pun perbuatan-perbuatan tadi tu ditunjuk ataupun diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau tak belajar, kita takkan tahu. Kalau tak belajar, tak buka balik buku kitab solat, buka balik kitab yang berkaitan dengan ibadat, kita takkan tahu. Melainkan apa yang kita buat hanyalah ikut-ikut orang saja. Ikut orang pun kalau kita tanya balik orang tu, kau tahu dari mana ni? Kau belajar dari mana ni? Tak tahulah. Tu imam aku pernah lah satu hari tu pergi semayang kat satu tempat tu. Kat belah-belah sana aku pergi semayang tu, tengok tu imam tu baca. Aku balik main baca juga macam orang baca. Macam tu lah. Tak boleh. Agama bukan hak tok imam. Agama bukan hak ustaz. Agama bukan hak mufti. Agama hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Taala turunkan melalui lisan Rasul, begitu kita nak amalkan. Tak boleh kita nak amalkan mengikut hak orang lain. Okey? Dan yang ketiga kata Syekh Shalih Utsaimin adalah dalam bab tarkan. Tarkan ni maksudnya apa yang Rasulullah tinggalkan, begitulah juga kita kena tinggalkan. Tak boleh apa yang Rasulullah tak buat, apa yang Rasulullah tak buat, maknanya kita rasa kita boleh buat. Dalam erti kata lain, kita rasa macam memang Nabi tak pernah buat. Tapi kalau kita buat ni mesti Nabi suka. Macam mana kita nak tahu Nabi suka? Tuan-tuan, saya nak tanya satu benda lah. Kita semua alhamdulillah yang lahir semua ni kira kita ada mak ayah lah. Tak ada lah, minta maaf lah. Kalau siapa yang mungkin tak ada, yang tak ada tu minta maaf lah. Tapi nak ceritanya kita yang mana yang masih ada mak ayah ni, kita masih ada mak. Contoh macam saya lah. Saya masih ada, alhamdulillah, masih ada mak, masih ada ayah. Saya takkan tahu buat sesuatu benda
Saya rasa expect je. Panggil apa? Bukan expect. Dia panggil apa? Assume. Saya assume kalau satu benda saya buat ni, ini mesti mak saya suka. Tapi saya tak pernah tanya apa mak saya. Mak, kalau orang buat macam ni, mak suka tak? Tak pernah tanya. Tapi assume. Dengan harapan mak mesti sukanya. Tak payah tanya lah, mak mesti sukanya. Buat tinggal tengok. Mak kata, aku tak suka hampa buat macam ni kat aku. Aku tak suka benda ni, tak betul. Hampa tak boleh buat macam ni kat aku. Hampa tak boleh buat. Katalah satu hari nak buat birthday party kat mak, buat kejutan. Bawa mak tutup mata macam tu kan. Tutup mata pergi satu hotel besar, bahan gawarai, harga gemilang semua. Masuk tu buka kain tu, letukkan belon kuat-kuat. Letup bercun ke apa ke. Sekali tak sama. Sekali daripada nak pergi hotel terus PGH. Sakit jantung. Jatuh kat situ, rebah kat situ. So, kita dah ingat mak suka. Rupanya mak tak suka macam ni. Sebab apa? Kita pun tak nak tanya. Jadi kalau nak tahu mak ayah kita suka ataupun tak suka, paling-paling kita kena tahu macam mana betul ke dia suka. Kalau dia suka, dia bagi tahu. Begitu juga kalau betul Rasul suka, dia akan bagi tahu kita buat macam ni. Tapi kita pun tak tahu betul ke Rasul suka yang kita dah buat hari ni, ataupun kita hanya dakwa je, kita hanya assume je mesti Rasul sukanya. Orang lain suka kita buat, takkan Rasul tak suka. Kita jadi agak macam tu. Orang lain, Rasul lain. Rasul ni dia bawa agama. Orang lain dia tak bawa agama. Kalau kita dakwa, kalau benda ni kita buat dengan dakwaan kita kata Rasul suka, dia akan jadi agama. Sebab apa? Kita rasa Rasul suka, benda agama lah. Semua orang mesti kena buat sebab Rasul suka. Tapi Rasul sendiri tak pernah tunjuk. Sahabat-sahabat sendiri tak pernah buat benda tu. Kalau betul Rasul suka, paling-paling sahabat buat. Siapa sahabat? Orang yang pernah rapat dengan Rasulullah. Berapa tahun sahabat hidup lepas Nabi? Tak ada apa sahabat buat. Umar Al-Khattab 12 tahun, berapa tahun hidup selepas Nabi? Tak ada apa mereka buat. Sayyidina Uthman, orang yang rapat dengan Nabi. Sayyidina Ali, orang yang sangat rapat dengan Nabi. Bahkan cucu-cucu Nabi tak pernah nak buat. Dia tengok Nabi buat, tak pernah buat. Isteri Nabi pun tak ada. Suruhlah satu hari keluar kepada orang ramai, ada satu benda yang dulu Rasulullah suka sangat, tapi orang tak pernah buat. Tak ada. Benda tu tak ada dalam mana-mana riwayat. Yang ada dalam riwayat apalah yang Nabi suka sahaja yang perlu kita buat pada hari ini. Itu apa yang disebut oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala. So apa yang saya nak sebut pula dalam apa yang kalau tengok dalam beberapa kitab-kitab yang lain pula, nak ikut Nabi ni, pertama sekali saya ulang balik adalah dalam bab akidah. So apa yang cerita dalam bab akidah tadi, pertamanya adalah al-bu'da 'anil syirk. Ada 4 juga, tapi ini dalam versi yang lain. Nak ikut Nabi pertamanya adalah dalam bab yang berkaitan dengan akidah, iaitulah al-bu'da 'anil syirk. Menjauhkan daripada kesyirikan. Tak kiralah sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil ni sampai kalau kata kadang-kadang kita rasa syirik besar, insya-Allah semua orang boleh faham. Syirik besar ni maksudnya menduakan Tuhan. Menjadikan ada Tuhan lain pula yang disembah, ataupun menjadikan satu benda yang lebih disayangi, lebih dari Tuhan tu sendiri. Tak boleh. Ini dah syirik ni, dah jadi sampai tahap syirik. Tak boleh waktu ni. Nak minta hajat ke apa ke, sampai tahap minta kepada kubur, minta kepada wali-wali dan sebagainya, minta kepada orang tertentu yang dakwa kata orang ni ada keramah, orang ni ada keramat, orang ni ada sebagainya, minta pada benda-benda yang tak betul, minta pada tempat-tempat yang tak betul. Semua ni adalah benda yang termasuk dalam bab syirik besar. Tapi dalam masa yang sama kita kena hati-hati juga. Sehingga kata Rasulullah dalam satu hadis yang masyhur, aku sangat takut yang menimpa kamu lebih daripada kedatangan Dajjal itu sendiri. Apa dia? Itulah syirkul khafi. Kata Rasulullah, aku takut yang datang kepada aku takut menimpa kamu lebih daripada aku takut kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti adalah syirik kecil. Di mana kamu bangun semayang, mereka ni bangun semayang sebab apa? Nak suruh orang tengok. Nak suruh orang tengok macam mana dia semayang, dan dia cuba mencantikkan cara semayang dia. Padahal kalau semayang kat rumah tu 2 minit tapi main semayang dekat masjid tu terus jadi 20 minit. Lama betul dia semayang. Tapi kalau kat rumah baju pun tak pakai. Pakai pun kira tu cukup ke. Tu nak bagi tahu tak boleh. Kalau macam mana semayang kat rumah, macam tu juga semayang dekat masjid. Macam tu je semayang kat mana-mana. Orang tengok, orang tak tengok, macam tu jugalah kita semayang. Bukan semayang kerana orang. Takut benda-benda ni syirik kecil, riak. Riak, sum'ah kan. Tak tahulah, saya sendiri mungkin orang tak setuju dengan saya lah. Sejak kewujudan sejak kewujudan medsos ni pada hari ni kadang-kadang ramai di kalangan kita ni dia macam terganggu sikit nak beramal. Kadang-kadang kita betul-betul nak buat amalan, betul nak buat amalan ni, tapi oleh kerana ada medsos ni,
Dah nak kena buh dekat Facebook sikit. Dan hari ni solat tahajud. Dan hari ni solat. Dan hari ni Allah kata semua orang nak kena ikut dah. Dan hari ni sekian-sekian tempat. Kalau ada orang tu betul-betul nak buat kebaikan, tak ada masalah. Tapi kalau betul-betul dan lah lari niat dia mata-mata nak tunjuk kerana dia buat amalan tu untuk orang ramai, untuk dia nak menunjuk-nunjuk, maka itu termasuk dalam kategori riak yang Rasulullah sendiri larang kita semua. So syirik kecil, syirik besar memang tak, memang itu antara kita nak kena jauhi. Satu, dalam bab akidah juga, macam tadi saya sebut, al-bu'da 'anil khurafat, jauhkan diri daripada khurafat-khurafat. Tak tahulah, kalau di kampung ni kita banyak lagi duk percaya khurafat-khurafat ni. Tak boleh beli tebu malam-malam, tak boleh duduk atas bantai, tak boleh beli telur malam-malam, tak boleh menyanyi kat dapur, tak boleh potong kuku malam-malam. Apa lagi? Tuan-tuan sebut. Saya tak orang yang sebut. Tak boleh duduk nerap silang kaki apa? Kaki naik belakang. Apa lagi? Tuan-tuan sebutlah. Saya insya-Allah boleh tahu. Sebab saya pun orang sini juga. Apa yang ada kat sini semua kita boleh tahu. Koko lah tuan-tuan jemput penceramah main dari KL. Orang KL kami tak tahu. Apa orang kampung kita tahu? Tak, saya pun tahu. Sama je tuan-tuan agak tahu. Memang kita orang sini kita boleh tahu. Banyak benda-benda khurafat yang kita duk terap dalam pemikiran anak-anak sendiri. Kita dulu dapat benda tu dari mak ayah kita. Tak apa satu hal dah. Dah kita ni dah belajar, dah faham dah. Sudah-sudah lah. Bukannya apa? Benda-benda khurafat ni kadang-kadang saintifik pun tak ada. Kalau kok saintifik ada logiknya juga. Menerap angkat kaki mak mati. Betul tak? Kok ayah rasa nak kahwin lain. Semua anak menerap ramai-ramai. Senang aku nak kahwin lain. Pernah minta izin susah sangat. Apa saintifiknya? Tak ada saintifik langsung kat situ. Bahkan ianya khurafat semata-mata. Duk ternak dalam pemikiran budak-budak, duk tanam dalam ataupun duk seeding dalam pemikiran budak-budak ni, anak-anak ni, akhirnya mereka besar, mereka akan sampaikan pula kepada generasi seterusnya. Akhirnya benda-benda macam ni membunuh kepercayaan yang betul, bunuh kepercayaan. Rasa macam tak boleh nak banyak benda yang rasa macam sepatutnya kalau kata tak boleh buat, bagi tahu betul-betul kenapa tak boleh buat benda ni. Kenapa tak elok buat benda ni? Kenapa tak boleh duduk atas bantal? Bagi tahulah bantal orang buat letak kepala, berapa letak buntut, tak boleh. Tak bagi tahu benda yang elok supaya orang tu dapat faham, okey tak betul. Tapi membawa benda-benda khurafat tahyul, ada benda ikut balik rumah lah, ada benda aduh sakit kepala. Dah akhirnya duk percaya khurafat, tapi duk dakwa cinta Rasul, masih lagi percaya benda-benda khurafat. Okey, itu satu lagi. Duk pergi jumpa bomo. Yang ni pun sama. Duk pergi jumpa bomo, duk pergi jumpa pawang, duk pergi jumpa tukang tilik, tukang nasib, tak kisahlah. Kalau barang hilang, biasa kalau barang hilang ni jumpa pawang, betul tak? Barang pawang, kita tak panggil pawang ke, kita panggil bomo juga, betul ya? Bomo lah. Saya pernah kena ban dari satu masjid dekat belah sana lah, dekat belah Selangor tu. Setahun mengajar kita tauhid, setahun mengajar kita akidah. Sebab tu sampai bab sihir ni keluarlah benda-benda macam ni. Man ata kuhanan, man ata arrafan. Hadis-hadis Nabi. Siapa yang mendatangi arrafan, tukang tilik, kemudian apa? Fasa'alahu, tanya dia sesuatu. Kata Rasulullah SAW, la tuqbal lahu salata 40 yawman. Tak terima solat dia 40 hari, sorry. Dan man ata arrafan, siapa yang mendatangi ni, bomo tadi ni, man ata kahinan ataupun kuhanan, fasa'alahu fasaddaqah, tanya dia dan percaya pula kepada kuhan tadi ni, bomo tadi ni. Apa kata Rasulullah? Faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak betapa seriusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ni. Jangan sesekali pergi jumpa bomo ni. Tuan-tuan tahu tak, kalau kami dekat Tanah Arab dulu, ada last saya masa tahun last dulu, kebetulan rezeki pada tahun tu, dia orang buat exhibition tentang sihir seluruh dunia. Exhibition sihir seluruh dunia. Dia bawa tunjuk gambar lah. Dia tak bawa letak bomo tu. Bawa letak bomo macam penyakit. Dia tunjuk gambar-gambar daripada negara ni macam mana, negara ni macam mana, negara ni macam mana. Tuan-tuan agak, negara mana paling banyak buat sihir? Paling banyak sihir negara Arab. Negara Arab punya sihir ni, paling banyak negara Arab punya sihir ni yang pakai ayat Quran. Semua pakai ayat Quran. Yang negara ni cara dia bubuh ayat Quran atau bubuh Quran dalam lubang jamban. Pijak Quran. Letak Quran dengan perut tu, usus beralibaya tu. Punyalah nak kena buat sampai tahap tu baru syaitan main.
Barulah jin datang, baru dia punya apa orang kata apa? Baru dia punya menjadilah, dia punya apa nama? Mentera ke apa benda lah baru dia punya kuasa tu, power tu jadi. Sebab kalau selagi mana tak buat macam tu kat Quran, selagi mana tak kufur dengan Tuhan, selagi mana tak buat sampai tahap Quran dihina macam tu, setan kecil-kecil ni dia gelak je. Nak tunggu setan besar naik, buat pijak macam-macam lah. Kita tengok tu kita nak termuntah. Gambar lah dia tunjuk gambar. Tu nak cerita macam tu pun ada orang nak pergi jumpa bomoh lagi. Macam ni pun ada lagi orang nak pergi tanya bomoh, nak minta benda-benda. So memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat serius dalam hal ni. Betul cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau betul nakkan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita di kampung ni dan sebagainya, kalau masih lagi orang yang buat kerja ni, tolong bagi tahu. Tolonglah nasihatlah kita sama-sama kita supaya jangan saudara mara kita ke, anak cucu kita ke, isteri kita dan sebagainya, tolong jangan jumpa bomoh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam ihfazuk, jagalah Allah Ta'ala akan jaga kamu. Ihfazillah tajidu tijaha, kamu jaga Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan untuk kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu nak minta dengan Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kamu nak minta sesuatu, nak minta tolong, mintalah tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali minta tolong dengan bomoh. Bomoh tak akan menjanjikan apa-apa, mereka banyak menjanjikan khurafat, syaitan dan sebagainya. Orang pergi jumpa bomoh, tengok apa yang Rasul sebutkan tadi dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Okey. Kemudian menjauhi daripada benda-benda yang boleh menjadikan tadi saya sebut tadi, menjadikan perantaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Jauhkan benda ni. Nak berdoa ke apa ke, terus direct berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Nak minta apa-apa, stay Nabi adalah nak minta apa-apa, minta direct dengan Allah Taala. Tak perlu nak minta nak jadikan perantaraan, nak jadikan wali, nak jadikan kubur, nak jadikan benda-benda tempat-tempat sebagainya strategik. Nak kena pergi ke mana negara seberang dulu nak jumpa dekat kuburan dan sebagainya, barulah nak minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah. Bangun tengah malam dalam solat tahajud, dalam sujud boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu nak sampai tahap nak kena pergi kubur wali sekian-sekian, tak perlu. Tak perlu nak kena usap perut kat orang. Kalau kami kat Melaka tu ada lagi. Tak tahulah macam Melaka, Majlis Agama Islam Melaka dah berderah dah. Tapi katanya ada wujud balik. Sejak-sejak kebelakangan ni wujud balik. Sebab tu kita nak bawa tajuk-tajuk begini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya benda-benda macam ni kita nak kena hapus. Kadang-kadang sayang. Pakai elok, pakai purdah, pakai serban, pakai jubah elok. Tapi duk pergi ke kubur, bawa benda-benda, bawa apa? Mana? Kalau tak ada tasbih. Bawa tasbih, letak dekat kepala kubur. Tak Habib, Tok Syekh, ni kami datang ni hadiah untuk Tok Syekh. Tok Syekh tolonglah zikir ni dengan guna tasbih ni Tok Syekh. Tok Syekh tak kat kepala kubur tu, duk bercakap dengan Tok Syekh. Dah ada handphone buat rakaman pula. Lagi kita pula tengok muka lawa. Ujung tak buat bini. Bukan elok. Tapi duk letak kat kubur tu pula, duk cerita Tok Syekh ni kami dah main ni, kami nak bagi tahu pengikut kita dah tinggal berapa orang je, pakar-pakar semua tak mau dah. Depa dah pergi belajar agama, depa dah kenal sunnah, depa tak mau lagi kubur Tok Syekh ni, minta maaf lah Tok Syekh. Tahu cerita tahu orang semua kubur ni. Tapi ada lagi masyarakat kita hari ni yang duk buat perang. Betul. Tolonglah. Kalau ada siapa lagi yang masih duk buat benda-benda macam ni, minta maaf dan minta nasihat sama kamu kita, menjauhi benda-benda macam ni, sebab ia boleh mendatangkan kepada syirik dan menjauhi daripada mendapat keimpunan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian nak ikut Rasulullah SAW, yang kedua adalah dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat, seperti mana yang saya sebutkan tadi, semayang semua kena ikut Nabi. Dalam haji Rasulullah kata apa? Khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku urusan haji kamu. Sebab apa tuan-tuan? Dalam hadis yang masyhur, ketika mana Rasulullah dah tak ada, zaman Abu Bakar As-Siddiq, sahabat ni ada yang dah mula hang kata macam ni, aku kata macam ni. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah baru meninggal Rasulullah baru je wafat, meninggal dalam masa setahun 2 tahun. Kamu dah jadi macam ni dah. Kamu dah mula nak berpandangan sendiri dah. Tak mau ikut Nabi dah. Dah mula nak menyeleweng daripada apa yang diajar oleh Nabi. Itu baru 2 tahun Nabi tak ada. Apa tak lagi 1400 tahun Nabi tak ada. Macam-macam jenis, macam-macam kaedah, macam-macam cara orang nak buat haji ni. Allahu Akbar. Macam-macam jenis. Yang scammer, yang tak scammer, yang macam-macam keluar. Betullah nak buat apa-apa ibadah, mesti kena ikut bagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling serius yang kalau kita tengok dalam hal ni adalah berkaitan puasa. Ni kita tak lama dah, dalam 100 hari nak puasa. Saya rasa tak salah
Saya rasa tak salah. Walaupun kita mungkin rasa macam aku dah belajar bab puasa ni dah banyak dah. Dulu kat sekolah dan sebagainya dah banyak dah. Tak salah kita nak belajar lagi, kefahaman lagi dalam fiqh saum ni. Sampai kita kena tahu, walaupun kita hari ni kita puasa umur 60 tahun, tapi jangan kita pakai ilmu yang waktu tingkatan 5 dulu nak puasa. Banyak lagi benda-benda yang kita tak faham ataupun kita tak tahu, kita kena belajar balik dalam bab puasa. Dan Nabi sangat serius dalam bab puasa. Sebagai contoh lah, sebagai contoh Nabi macam mana Nabi nak kita ni ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi kata apa? Segerakan berbuka, lewatkan sahur. Sebab apa? Kalau tak buat benda tu, ikut siapa? Ikut Yahudi. Nampak? Dekat situ pun Rasul dah tunjuk dah, kalau kau tak buat benda ni, tak menjegerakan berbuka dan tak melewatkan sahur, benda ni dah menjadi sebagai salah satu pendirian ataupun perangai orang-orang Yahudi. Itu pun Rasul tunjuk dah, bahawa kalau betul nak ikut Nabi sungguh-sungguh. Memang saya tak kata salah. Ada orang kadang-kadang kan, bila kata bab buka puasa, duk kat dapur, duk masak lagi kan. Contoh, mak-mak kita lah kan, duk masak lagi. Ni anak balik kampung, banyak ramai ni, anak balik semua nak makan ni. Ya, azan dah berkumandang dah, tapi dia duk masak, duk makan, duk masak lagi. Mak, mainlah buka puasa. Tak mau buka, dah masak lagi. Main buka puasa, dah masak lagi. Nak berhenti azan dulu ke? Kau sambung. Okey, terima kasih. Okey, jadi akhirnya mak kata tak apa lah, tak mati pun tak buka puasa. Memang tak mati, tapi sunnah mati. Memang dia tak mati pun kalau tak buka puasa waktu tu, tapi sunnah tu dah mati. Sebab apa? Sebab sunnahnya segerakan berbuka puasa. So bab-bab ni kadang-kadang nampak kecil, tapi sebenarnya besar dalam praktikal amalan kita. Nak betul-betul tunjuk bahawa kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab akhlak. Yang ni yang paling tragis sekali. Nak sembang bab ni, saya pun tak layak nak sembang bab ni. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah namanya surah Al-Hujurat. Allah Taala turunkan satu surah Al-Hujurat supaya kita sama-sama buka surah tu, tadabbur surah tu. Keluarkan satu persatu perangai-perangai ataupun karakter-karakter etik yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Bagaimana nak hidup dengan manusia ni, nak berakhlak dengan makhluk ni. Tengok tuan-tuan, perkataan tu hampir sama. Akhlak, makhluk, benda yang sama. Jadi nak berakhlak dengan sesama makhluk ni, ada karakter dia, ada SOP dia. Tambah-tambah je lah. Kita tak nafi, kita baru saja habis pilihan raya. Tapi kadang-kadang rumah dah siap. Apa orang tua-tua kata dulu? Rumah dah siap, tapi pahat ada berbunyi lagi. Ingat rumah dah siap, hantu dah bunyi. Rumah dah siap, tapi pahat dah berbunyi lagi, tukur dah berbunyi lagi. Yang maki cara maki, yang hamun cara hamun, yang tak puas hati cara tak puas hati. Apa kata dalam hal ni, kita nak banyak benda yang kita nak kena move on dalam hal ni. Banyak benda yang kita nak kena selesaikan. Banyak benda yang kita nak kena improve diri kita. So jaga akhlak kita. Nak tunjuk bahawa kita ni berakhlak seperti mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut macam mana apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Takut-takut apa? Takut-takut kadang-kadang oleh kerana kita ni tak suka ataupun tak pernah nak tengok pun apa yang ada dalam surah tu. Nanti di akhirat Tuhan tanya, kenapa ni jadi akhlak macam ni? Kenapa macam ni? So kami tak tahu. Kalau betul kamu tak tahu, aku dah turunkan surah Al-Hujurat, aku dah kirimkan Rasul. Rasulullah tu tunjukkan akhlak dah. Sampai Nabi kata apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan ni mudahnya utammimah. Sekali adalah pada penyempurnaan akhlak. So penutup kepada ibadat adalah nak membentuk akhlak. Tapi akhlak kita di tahap yang agak tak berapa baik. Akhlak kita di tahap yang perlu kepada improvement. Maka dalam bab ini kita banyak kena nasihat ataupun kita kena banyak insaf dan juga banyak muhasabah diri sendiri. Termasuklah saya yang bercakap ni. Kadang-kadang kita ni bercakap, sedap mulut kita dekat dengan telinga kita, cakap ke orang bukan main hebat ke bersama naik butuh lebih kurang. Betul. Kena nasihatkan aku. Kadang-kadang terlepas cakap, terlepas cakap. Nak beritahu akhlak kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kadang-kadang itu perlukan kepada muhasabah. Masih jauh lagi akhlak kita nak dibandingkan dengan akhlak Rasulullah SAW. Jadi dalam arti kata lain, semua tadi ikut Nabi dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dan yang ketiganya dalam bab akhlak, barulah betul-betul kita mengikut Rasulullah SAW. Dan ketika itu apa yang kita dapat? Yuhibbukumullah. Barulah dakwaan itu adalah dakwaan yang betul. Barulah dakwaan itu adalah dakwaan yang tepat. Seperti mana kata Ibnu Katsir, ramai orang ketika mana turun ketika mentafsirkan ayat ni, kata Ibnu Katsir, ini adalah satu ayat yang hakim, ayat yang penuh dengan hikmah, nak menceritakan bahawa orang hari ini ikut Rasul. Tu cerita zaman dia, tuan-tuan, 700.
ikut Rasul tapi ramainya kadzib, penipu, kata dia. Nak ikut Rasul tapi penipu. Dan akhirnya dibacakan dengan hadis laisa min man amila amalan laisa alaihi man amila amalan laisa lahu alaina, lupa. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat amalan, beramal satu amalan, mana amalan itu tak datang daripada kita, tak pernah ada pun zaman kita amalan tu, fahuwa raddun, dan amalan itu nescaya akan tertolak. Sehingga kata Ibnu Katsir apa yang ada pada zaman Nabi, itulah apa yang patut ada pada zaman kita. Dan apa yang tak ada pada zaman kita, maka apa yang tak ada pada zaman Nabi, maka sepatutnya ia juga tak perlu ada pada zaman kita. Kalau ia agama pada zaman Nabi, ia juga agama pada zaman kita. Tapi kalau ia bukan agama pada zaman Nabi, ia bukan agama pada zaman kita. So, macam mana hari ini kita nak buat? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, dalam erti kata nak mencintai Rasulullah SAW, nak kita macam-macam kita buat. Tampar dekat kereta, rulis dekat baju, rulis dekat semua tempat kita dakwah kita cinta Rasul. So, sebangga dengan dakwah itu adalah merupakan dakwah yang tepat, yang tulus, yang ikhlas daripada hati kita. Dan dakwaan ini perlu kepada action. Macam orang lah, cinta pemain bola sepak, cinta artis, cinta bagai-bagai, merepek pun benda cinta. Dan cinta benda-benda macam tu tak perlu action pun tak apa. Boleh berubah-ubah. Hari ni suka pemain bola tu, esok suka pemain bola ni pula. Kawan tu pencin, suka kawan ni pula. Sebab dia boleh berubah-ubah. Cinta Rasul tak boleh berubah. Cinta Rasul ada kerja nak kena buat. Cinta Rasul ada sesuatu nak kena improve. Cinta Rasul dia kena tunjuk dengan amalan. Kalau tidak, kalau hanya dakwa sebut saja cinta Rasul tapi amalan tidak ada, ianya merupakan satu dakwaan yang kosong sahaja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita dalam mengikuti dan juga dalam mencontohi Rasul yang baik. Kita nak jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Rasul, dalam masa yang sama mengikuti Rasulullah SAW. Kita tak nak jadi macam Abu Talib, mencintai Rasul juga tapi tak mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Saya rasa cukuplah dekat ini dulu. Terima kasih kepada pihak penganjur. Semoga dengan peluang ini mendapat barakah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun, minta maaf sekiranya ada kesalahan bicara dan juga kesalahan bahasa. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kena azan dulu. Allahu Akbar, Allah